سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya sifat mazmumah ghadab dan hasad. Al-ghadab wal hasadu artinya marah dan dengki. Dan telah berkata Ibn Umar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sesuatu yang menjauhkan ia akan daku daripada marah, maka Nabi maka sabda Nabi baginya, la taghdab, la taghdab. Rawahu Ahmad, rawahu Imam Ahmad wa Ibn Hibban. Janganlah engkau marah, hai Ibn Umar. Dan sabdanya, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hatab. Takutlah oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan dengki. Maka kerana bahawasanya dengki, iaitu memakan ia akan segala kebajikan, seperti memakan oleh api akan kayu yang kering. Jangan dengki, jangan hasad, kemudian kawal marah. Nak jadi orang yang saleh, nak jadi orang yang baik, kawal marah, kemudian pelihara hasad. Itu kata ulama, hasad ini antara salah satu sifat orang yang tidak percaya akan qada dan qadar. Salah satu orang hasad ni, orang yang tidak percaya akan qada dan qadar Allah. Sebab dah ada ketentuan dah. Abi dah cerita dulu kan, tentang rezeki, tentang semua perkara dah dibahagi-bahagikan oleh Allah. Untuk kita, untuk orang lain dah ada. Dan apa yang akan berlaku semua kita tak tahu. Sebab itu hasad ini satu perkara yang amat besar, kena jaga. Sebab dia makan amal kebajikan orang yang bersifat dengan hasadnya tadi. Dan setengah daripadanya sifat mazmumah at-takabur. At-takabur ya. Dia baca macam mana? Wal takabur ya. Artinya membesarkan diri. Sifat mazmumah ni besar diri, rasa diri tu bagus, besar diri, rasa diri banyak amal soleh, dia rasa diri banyak amal kebaikan, rasa diri baik, itu dia. Dan seumpamanya, dan seumpamanya, artinya takabur, sombong, bongkak. Dan firman Allah, wala tusa'ir. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Siapa ingat ayat ni? Betul tak? Janganlah engkau paling akan pipi engkau.
dan muka engkau daripada manusia kerana takabur engkau dan sombong kau. Maknanya kita palingkan muka kita. Itu di antara adab-adab kita bercakap dengan orang, kena tengok muka orang. Ya, ni adab-adab kita dalam kita nak bersembang dalam muamalah. Kena tengok, jangan cakap pandang tempat lain, ya, muka orang sombong, kaedah cara orang sombong, ya. Sebab itu, ya, diingatkan kepada kita, jangan engkau paling akan pipi engkau dan muka engkau daripada manusia kerana takabur engkau. Kita rasa sombong besar, dan sombong engkau dan cela engkau, dan jangan engkau berjalan di atas bumi berlenggang seperti lenggang orang yang takabur. Ya, maknanya apa? Gaya-gaya orang sombong. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia akan sekalian orang yang membesarkan dirinya dan orang yang bermegah-megah dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Ya, Allah Ta'ala bila tak kasih ni mana Allah benci. Ya, orang yang besar, rasa besar diri dengan apa yang ada pada dia, kemegahan yang ada pada dia. Antara yang disebut oleh ulama, ilmu ini juga satu kemegahan yang boleh membuatkan seseorang itu jadi sombong dan bongkak. Harta dah tentulah, dia tempat megah. Maka kata ulama, ilmu ni pun boleh mengakibatkan seseorang itu menjadi sombong dan bongkak dengan kedudukan dia. Itu kena jagalah. Kena jaga, kita semua kena hati-hati, kena aiqas. Hati kita kena nampak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-izzatu wal kibriya ridai faman naz'ani fihima azabtuhu, rawahu Muslim. Bermula izzah artinya kekerasan dan kuat, iaitu pakaian aku. Bermula uzmah dan kebesaran, iaitu selendangku. Izzah, kemuliaan, dan al-izzah, kemuliaan, kekerasan, kuat, ini pakaian, pakaian Allah. Bermula uzmah dan kebesaran, iaitu selendang aku, selendang Allah. Bukan. Ini bukan diskusi ni. Jap. Tengok dulu. Betul lah. Betul ada kursi ni kat sini. Ni ada kursi. Al-izzatu wal kibriya wa ridai faman naz'ani fima azabtahu, rawahu Muslim. Betul. Dan azmah dan kebesaran, iaitu selendang aku dan perhiasan aku, maka barang siapa berbuat ia akan daku. Pada keduanya nescaya aku seksa akan dia. Maknanya kibir ini selendang rida. Selendang maknanya kibir, izzah, kemuliaan, kebesaran, ini pakaian hak Allah. Hamba tak boleh ambil. Jadi orang yang bersifat dengan kibir, bersifat dengan sombong, bermakna dia nak memakai sifat Allah. Ini kena jagalah. Maknanya siapa yang memakai akan sifat-sifat Allah, nescaya apa kata Allah, aku seksa bagi. Nak rasa besar, nak rasa sombong, padahal kita rasa tak ada apa-apa pun kan. Benda yang selama kita buat bertahun-tahun dulu. Kita sombong orang, kita rasa kita bagus kan. Masa dululah. Masa dulu bila kita ada kelebihan kemahiran sedikit, kita rasa kita gah, kita sombong dengan kemahiran kita, harta kita, pangkat kita. Padahal dia mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau fikir balik, banyak silap kita dengan Allah. Dan setengah daripadanya sifat mazmumah riya.
artinya memperlihat akan kebajikan itu kepada orang. Memang dia buat baik, memang niat dia nak tunjuk kat orang. Supaya apa? Supaya orang kata dia orang baik, supaya orang kata, orang puji dia bagus dan sebagainya. Dan setengah daripadanya sifat mazmumah al-ujbu, artinya heran akan dirinya, ya, rasa heran diri. Aku, ya, maknanya kata apa? Memandang pada diri ni tadi. Wah, aku ni bagus lah. Tak ada orang lain bagus pada aku lagi ni. Ni jaga-jaga ni. Bahawa datang dalam hati perasaan melihat akan amalan dirinya. Ya, tengok aku buat amalan ni berapa lama, berapa hebat, berapa banyak, berapa ratus ribu, sembahyang sunat aku dan sebagainya. Atau apa-apa kebajikan dirinya itu, ya, lebih daripada amalan dan kebajikan orang lain. Ya, tengok aku, ya, aku dah buat amal baik ni dah berapa lama, ya, dapat istiqamah ni, tak macam orang lain. Orang lain Allah tak bagi. Nampak macam berlapis sikit kan. Wahal yang itulah satu dosa dan kebencian Allah. Dan orang lain daripadanya tiada kuasa mendatangkan akan seumpama barang yang ia mendatangkan akan dia. Orang lain tak boleh buat macam aku buat. Tapi dia tak cakap, dia rasa dalam diri dia. Orang lain tak boleh. Kalau orang lain buat tak boleh lah, aku je boleh. Tak? Ni jaga-jaga ni. Syaitan ni dia cukup pandai macam mana nak rosakkan amalan kita, nak rosakkan kebaikan kita. Ya, langsung didatangkan perasaan-perasaan ini. Kita sebagai hamba Allah, maka hendaklah sentiasa kita ni tadi celik. Jangan tak celik. Celik. Ya, maksud kata celik apa? Jangan terlepas pandang. Yang ni tipu daya syaitan. Yang ni, ya, syaitan nak ajak aku pada perkara kemaksiatan dan kejahatan. Dan setengah daripadanya sifat mazmumah ni sum'ah, iaitu bahawa berkhabar-khabar ia kepada orang akan bagai-bagai kebajikan yang ia kerjakan akan dia, padahal bukan atas jalan tahaddus dengan nikmat Allah, bukan atas jalan dia rasa seronok dengan nikmat Allah tu, tak. Tetapi adalah ketika itu datang ia atas jalan takabur dan bermegah-megah jua. Ya, dia cerita yang dia dah buat. Dia dah buat amal baik ni tadi, atas jalan dia nak sombong dengan orang. Ya, dia nak membesarkan dirinya. Bukan atas dia nak menceritakan tentang nikmat Allah, dia rasa seronok dapat nikmat Allah Ta'ala ni, tak. Macam tu. Macam kita, contohnya, ya, kita menceritakan kebaikan yang kita buat kerana seronok sangat. Ya, kita jumpa kawan kita, alhamdulillah, aku semua hidup tak pernah dapat qiyamulan, malam tadi aku dapat, Allah bagi aku. Itu bukan riak. Menyatakan seronoknya tentang nikmat yang dia dapat tadi berbentuk kebajikan. Itu bukan sum'ah. Ya, sum'ah ni apa dia? Dia buat baik, kemudian dia cerita dengan orang sebab dia nak rasa besar diri. Dia rasa dia lebih bagus daripada orang lain. Yang ni dikatakan sum'ah. Ya, baik. Atas jalan takabur dan bermegah-megah jua. Kerana ketika kerana ketikanya riak dan ujub dan sum'ah itu furuk daripada takabur jua. Kenapa boleh jadi riak? Kenapa boleh jadi ujub? Kenapa boleh jadi sum'ah? Semua puncanya daripada besar diri. Dia nak besarkan diri dia. Ya. Lalu dia ujub, dia nak besarkan diri dia, lalu dia tunjukkan, ya, kepada orang amalan-amalan dia. Aku bagus, macam tu. Ya, kenapa dia nak bagi tahu orang? Kerana nak membesarkan dirinya. Yang ni sebab itu kata ulama, riya, ujub, sum'ah cabang daripada takabur juga. Ya.
Hai, benda-benda ni lah yang banyak bawa kita masuk neraka ni, benda-benda ni lah. Ya. Tak perasan benda-benda ni. Dan barang yang lain daripada yang tersebut itu, berberapa banyak lagi daripada sifat yang mazmumah, sekaliannya itu memberi cedera akan suluk, yakni orang yang salik, orang yang dah berjalan, dah buat ibadat pada Allah. Benda-benda ni lah yang mencederakan dan menghapuskan amalan ni tadi. Ya. Dia sebab itu dia berbeza. Ada riak yang menunjukkan amalan ini yang disuruh. Contoh, seorang ayah menunjukkan amalannya kepada anak dia kerana membangkitkan hemah pada anak dia. Contoh macam ni, anak dia, ayah dia ambil RM10. Ayah dia cakap, ni tengok ayah nak buat apa. Dia menunjukkan amalannya pada anak dia tadi kerana litarbiyah dipanggil, kerana mendidik. Lalu ayah dia pergi kat fakir miskin, dia bawa anak dia, dia tunjuk dengan anak dia, cakap, anak, lain kali kamu telah ada harta, kamu buat seperti mana yang ayah buat. Yang ni dibolehkan. Tapi kalau tengok macam riak, ayah tu nak riak dengan kami tu, tak. Ini litarbiyah dipanggil, kerana mendidik bagi anak-anak. Itu dia. Dan sifat yang mazmumah ini tadi mendinding akan makrifah orang yang arif. Mendinding akan makrifah orang yang arif, maka pengenalan dia dengan Allah maka jadi hijab, jadi kabur, jadi samar dengan sifat mazmumah ni tadi. Dan mencacau akan tuntutan, sepatutnya bukan mencacau tu, mengacau. Jadi merosakkan akan tuntutan orang yang muridin. Orang yang menuntut. Maksudnya apa sebenarnya? Dalam satu amalan jangan lepas daripada dua perkara yang selalu habis sebut. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matluh. Maka kita buat kerana Allah. Orang-orang muridin, perkara yang kita tuntut ni tadi semua nak tuntut redha Allah. Tapi apabila ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, maka tuntutan tu dah lari. Dia dah menuntut selain Allah. Dia dah berkendak selain Allah. Dia nak orang puji dia, dia nak orang kata dia bagus, dia nak dunia yang ada pada orang lain. Dia buat ni tadi sebab bukan semua kerana Allah. Pada ketika itu dia kacau semua tuntutan. Makna dia kacau bilaukan semua tuntutan orang-orang yang ahlul muridin ini. Ini jaga ni. Dan menutup akan musyahadah orang yang musyahidin. Langsung dia tutup pandangan ahli syuhud ni tadi. Itu dia. Dah tak nampak Allah, tetapi nampak selain Allah. Dah tak nampak dah. Itu jaga-jaga. Baik tu dalam kitab Minhaj tu kan. Dalam kitab ni dia dah beritahu kita. Ada orang yang mula-mula nak jalan tak dapat. Dihalang lah. Dunia halang dia, harta lah yang bila. Sebab tu kadang-kadang kita tanya kata kawan-kawan gitu. Kenapa tak boleh buat baik? Kenapa tak boleh pergi masjid? Kenapa tak boleh duduk macam ni, mesti sibuk lah. Sebab empat perkara ni halang dia. Orang yang nak masuk jalan kebaikan, awal-awal lagi empat ni dah halang dia. Dunia halang dia, dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Dia dah lepas. Dia dah mula dah nak buat baik. Tengah-tengah buat baik ni pun ada halangan. Rezeki kacau dia. Kesusahan, balak kata ulama. Dan nak jadi baik, dulu masa aku jahat tak adalah kena uji. Dah jadi baik ni pula banyak pula ujian. Nak
Dia berjaya tak berjaya. Ya tak? Berjaya tak berjaya? Sebab orang nak boleh terus yang akan mengapai nikmat daripada Allah. Mana boleh tiba-tiba terus duduk, tiba-tiba dapat tenang, tiba-tiba dapat mudah. Lalulah dulu ujiannya. Ya tak? Pi Ramli pun nak belajar silat kena duduk kat kubur tak? Ini cobaan, bukan betul-betul, tak? Cobaan, tak? Orang nak dapat ilmu dunia pun susah, apatah lagi ilmu akhirat. Ilmu dunia pun susah, apa lagi ilmu akhirat. Baik. Dan menggelap akan segala hati orang yang muwahhidin, ahli tauhid, jadi syirik. Sebab benda-benda ni, kita riak, ujub, sum'ah ni tadi sebenarnya tak lari dari empat ni tadi. Sebab dunia, makhluk, nafsu, syai, boleh lepaskan pandangan daripada empat ni, selesai lah. Lepaskan pandang, lepaskan pandang dengan dunia. Bukan tidak berkehendak, tapi melepaskan pandangan. Lepaskan. Kita berkehendak kepada dunia, tetapi jangan memandang kepada dunia. Kita berkehendak kepada makhluk, tapi jangan memandang kepada makhluk. Siapa tak berkehendak pada makhluk? Berkehendak isteri makhluk, ya tak? Tetapi jangan memandang kepada makhluk. Kawan makhluk, guru makhluk. Tapi bila kita memandang kepada Allah, bila kita memandang kepada Allah, dunia yang kita dapat juga dengan rahmat. Makhluk yang kita dapat juga yang ada pada kita dengan Tapi kalau kita pandang sana dulu, itu yang jadi masalah. Jadi gelap lah. Mula jadi syirik, mula nak bergantung dengan harta, mula dah sayang dengan harta. 100 boleh lah, 1,000, 100,000 sayang tak? 200,000 sayang. Boleh lah, RM10. Nak bagi orang ke tak? Boleh tak boleh? RM1 boleh lah kira. Macam kalau Abi tanya engkau lah, orang kalau nak pinjam motor ASPI engkau dengan wayar suku engkau, mana engkau sayang? Nak lepas kan? Wayar suku Pero nak pinjam motor, Pero aku pinjam wayar suku boleh? ASPI pun okey. Nampak tak? Sebenarnya benda sama je, tetapi di mana pautan hati yang kuat, pautan ini. Maka ulama tasawuf ini nak menyelesaikan masalah paut ini, yang tersangkut, tersangkut. Macam tu ya. Syaraknya ada syaraknya. Ni syarak ni begini. Khairul, aku nak pinjam motor Yamaha, kau boleh? Aku nak bagi Jahanam. Yang tu kalau bagi, nama dia Al-Wuduhun. Al-Wuduhun nama dia. Syaratnya dia. Baik. Ni ikut syaratnya. Ni dia. Maknanya dunia ni jangan sampai terpaut, tersangkut. Sebab apa? Bila terpaut, tersangkut, dia akan jadi hubud dunia. Nak lepas kita takut susah.
Kenapa yang Nabi tak bagi dia tadi? Sebenarnya satu perkara yang orang selalu lepas pandang, iaitu apa? Ketika nak mati, bila kita sayang nak lepas, harta kita mula sayang nak lepas, malaikat nak cabut. Sebab itu kata Nabi, sebanyak mana kasih engkau dengan dunia, sebanyak itu sakitnya mati. Sebab kita tak nak lepas. Kita tak nak lepas ni, tak nak lepas dunia yang dekat kita sebab kita dah sayang. Malaikat cabut, kita tahan. Malaikat cabut, kita tahan. Sakit tu. Baik. Dia macam tarik tali lah. Main tarik tali, orang sana tarik, orang sini tarik. Sakit tak? Sakit tangan tu, sampai merah-merah dah ni. Tapi orang sana tarik, orang sini lepas. Sakit tak tangan? Mana ada sakit? Brung. Mana? Itu contoh. Baik. Itu kaedah dia mudah ya. Itu yang Nabi bagi. Misal orang perempuan yang apabila kena ragut, bila dia tahan, kan? Dia tahan, baik tangan dia. Jadi peragut tu tarik, dia jatuh tu guling-guling, luka-luka. Tapi orang ragut dia lepas. Ya tak? Dalam tu ada handphone ustaz, handphone boleh beli. Kalau dia ragut masuk longkang mati, nyawa nak beli mana? Ya tak? Jadi begitulah keadaan kita nak mati. Dalam keadaan kita nak mati, kita tak lepaskan dunia kita. Malaikat cabut. Malaikat mau gentak. Kita tahan. Sakit lah. Sakit. Baik. Masa rumah buruk, tak sayang lah Amirul Rumah dah cantik, sayang tak? Rumah cantik, sayang lah. Rumah masa buruk, tak adalah sayang. Kan tak? Rumah dah cantik kan, mulalah. Rumah baru cat, anak cucu conteng, melenting. Dia dah mula. Marah boleh, tapi jangan marah yang marah sekadar tarbiyah. Marah sekadar mendidik. Baik. Istimewa pula pada 4 yang akhir itu, iaitu takabur dan riak dan ujub dan sum'ah dan sekaliannya itu, sangatlah memberi cedera dan mendatangkan akan kecelaan pada suluk mereka itu, dan dinamakan sekaliannya itu pula dengan syirik yang khafi. Rupanya riak, ujub, sum'ah, kibir masuk dalam syirik yang khafi. Syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, riak buat kerana selain daripada Allah, masuk pada syirik yang tersembunyi. Allah. Itu dekat akhirat besok ada hadis kan? Ada hadis dari Nabi. Besok siapa dalam dunia buat kerana orang lain, Allah suruh minta kemanfaatan pada orang yang kita pernah niatkan tadi. Aku buat ni kerana orang ni, Allah suruh minta kebaikan. Kau minta kemanfaatan daripada dia. Kalau kau buat ni kerana orang, kau minta jumpa dia. Allah. Minta berlindung kita dengan Allah dari sekalian yang tersebut itu. Allahumma ba'idna min dhalika wa khallisna min su'il mahalik maksudnya. Baik. Dan adapun segala sifat yang mahmudah, maka iaitu amat banyak
setengah daripadanya 10 perkara yang disebutkan akan ia oleh Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasar Ihya. Sifat mahmudah 10 dalam Mukhtasar Ihya, iaitu apa dia? At-taubah dan al-khauf, az-zahdu, as-sabru, asy-syukru dan al-ikhlas dan at-tawakkul. Dia baca ni dia ada dua, tawakal dan tawakkul, dan al-mahabbah dan ar-ridha dan az-zikrul maut. Ya. Adapun bermula taubat, masuk hak pertama, maka iaitu kembali daripada dosa yang ia jatuh kepadanya dengan segera. Kembali ni bukan patah balik buat dosa, tak. Lepas tu ulama sebut apa makna taubat? Rujuk. Maknanya kalau kita buat dosa, balik minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali balik kepada Allah. Lepas tu at-taubah fahuwa rujuk. Taubat tu nama dia kembali, iaitu dengan meninggalkan ia. Maksud kata kembali daripada dosa yang jatuh ia, tinggalkan dosa. Akan itu pekerjaan yang jadi dosa ia dengan sebabnya. Ya, mana apa pekerjaan yang buat jadi dosa tu tinggalkan. Dan menyesal ia dengan itu perbuatan yang jadi berdosa ia dengan dia. Lepas tu bila ditanya ma huwa taubah, an-nadmu fahuwa taubah. Menyesal itu adalah menyesal. Kalau sekadar istighfar, dia istighfar tapi dia tak pernah menyesal. Istighfar baca tapi dia tak pernah menyesal pun dengan dosa yang dia buat. Yang ni jaga-jaga. Yang tu bukan taubat. Maka istighfar tu cuma jadi amal saleh. Macam orang tinggal semayang, tak menyesal orang tinggal semayang. Tak apa, aku tinggal semayang satu waktu, tapi baru balik umrah baru 2 minggu lepas. Apa dia heran? Tak? Dekat Tanah Haram, satu amalan ibadat 100,000. Aku berapa kali semayang kat Masjid Haram, baru tinggal satu waktu, tak ada apalah. Dia boleh sombong pula lagi. Boleh sombong pula. Ada macam-macam manusia tu. Dan cita-cita ia akan bahawa tiada kembali kepada berbuat itu perbuatan, mana azam. Dia dah tinggal, dia dah menyesal, azam tak nak balik kata buat dosa dan maksiat. Kerana mana azam ni tadi kena ada usaha dan ikhtiar untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Jangan tak ada azam. Ini syarat-syarat taubat ni. Syarat yang jadi berdosa ia dengan sebabnya. Dan kembali balik segala hak yang jadi berdosa atasnya. Manakala hak itu atas hak Allah, kembalikan balik hak Allah Ta'ala. Macam ibadat, puasa dan sebagainya, qada balik. Kalau atas hak orang lain, jadi inilah masalah. Kita dulu ada ambil barang kawan-kawan tak ada izin ni kan, masa pondok-pondok dulu ke mana-mana kan, pakai sabun dia kan, tak minta halal lagi kan. Tak, masa kan kita dulu macam sekolah-sekolah kan, sekolah pakai sabun kawan. Tak apa, kawan saya. Tapi cuba kita tengok takrif. Apa takrif curi? Takrif curi, kita mengambil akan harta orang lain tanpa izin. Ini takrif dia, curi. Kita pula betul curi ni, tak kisahlah curinya ni. Tak? Kadang kita pergi masjid, kita pakai kasut, takut kasut kita basah. Macam raya kan, raya
Raya semua pakai kasut kan. Ni mujur lah ni 2 tahun ni tak raya. Tak beli kasut. Dah tak pergi masjid pakai kasut. Sampai masjid pakai je selipar-selipar yang ada kat masjid. Selagi kat kasut tu tak tulis wakaf masjid, tak boleh pakai. Sebab apa? Kalau wakaf masjid, makna masjid telah mewakafkan untuk orang ramai. Tapi kalau kasut tu tak ada nama, masa mesti ada pemiliknya. Bila ada pemilik, mesti ada tuan. Pakai kita, maka mengambil akan harta orang lain tanpa izin, curi. Tapi saya pulang balik, ialah pencuri yang soleh memang macam tu. Dah curi, pulang balik. Yang tak soleh, dia curi ambil terus. Tak? Ataupun kita ambil kasut orang tinggal kat masjid. Kasut tu kasut siapa? Tak? Kita pergi sembahyang Jumaat, kasut kita kena curi. Betul tak? Kita pun pusing-pusing ambil kasut yang ada dekat masjid. Betul tak? Agak-agak kita nama dia apa dia? Sama agak lah. Orang curi kasut kita curi kasut orang lain. Orang lain yang kita ambil kasut tu, dia curi kasut orang lain. Jadi curi ni jadi berpanjang-panjangan. Dipanggil curi secara long term. Tapi orang tak perasan benda ni. Kan? Tak perasan. Saya nak pergi jamban aja. Selama mana pergi jamban, selama tu berdosa. Ya? Macam dulu kita kat kampung-kampung, sampai-sampai lalu-lalu balik sekolah, ambil rambutan orang. Kan? Ambil rambutan, ambil pulasan. Kan? Ataupun pergi kedai beli barang, orang tu terlebih pulang duit kita. Ni rezeki dia. Cari ni kat mana nak cari? Kat akhirat bukan senang nak cari. Dengan disebab mengambil itu hak kepada tuannya. Kita ambil hak orang lain dan mengucap 2 kalimah syahadah. Jika jadi murtad ia dengan sebab mengerjakan ia akan itu pekerjaan yang jadi berdosa ia atasnya. Maknanya kalau dia buat dosa yang sampai kepada dia keluar daripada Islam, iaitu dosa murtad. Kita zaman sekarang yang habis cerita kemarin, ada satu ajaran sesat yang sampai menambahkan syahadat. Aduh. Ini bahaya juga. Asal-asal bila tak mengikut akan syarak, bila mengikut akan kehendak nafsu sendiri. Baik, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, iddamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allah 'alaihim. Bahawa sesungguhnya bermula taubat yang sabit atas Allah Taala menerima akan dia, iaitu bagi segala mereka yang mengerjakan mereka itu akan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah dengan sebab jahil akan maksiat. Memang dia tak tahu maksiat tu, yang tu dia tak tahu pun yang tu maksiat. Macam dulu tinggal semayang, kita tahu tak wajib semayang? Tahu, tapi kita tinggal semayang. Mana bukan sebab jahil. Macam orang kata, Ustaz, saya dulu tak pakai tudung Ustaz sebab saya jahil. Itu bukan jahil. Jahil ni dia tak tahu yang buka tudung ni tadi, tak pakai tudung ni tadi, tak tutup aurat, tak berdosa. Dia tahu, tak tutup aurat ni berdosa. Yang tu bukan jahil. Yang tu bukan jahil. Yang tu melawan namanya. Tapi selalu orang cakap,
Selalu orang cakap apa dia? Saya jahil. Masa tu saya tengah jahil. Bukan tengah jahil tak. Jahil ni maksiat yang kita buat kali itu memang kita tak tahu. Yang itu maksiat. Pekerjaan itu maksiat. Itu jahil. Atau terlupa ia dengan dia. Dia tak ingat yang tu maksiat. Dia buat dosa tapi dia tak ingat yang tu maksiat. Ada. Terlupalah. Saya termengumpat lah. Dah 3 jam mengumpat, boleh lepas tu kata terlupa pula. Saya tapi ada orang ya, semayang terlupa nak semayang ada. Galik terlupa habis waktu. Dan ia pernah berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku atas Nabi tadi menjadi hukum. Maka semua hidup Nabi terlupanya sekali dan tertidurnya sekali. Kita terlupa 20 tahun. Tertidur tiap pagi subuh tertidur. Asyik tertidur je lah. Lepas tu ambil hadis. Nabi kata kalau tertidur tak berdosa dan Nabi pernah tertidur. Kan? Kita orang ada ilmu, balas pergilah. Betul tak? Nabi tertidur sekali dan menjadi hukum atas kita. Kita tertidur dah juta kali. Bukan sekali, juta kali. Ada lagi satu tak? Apa dia? Macam orang pergi umrah. Tapi tak tahulah, orang pergi umrah kadang-kadang pergi tinggal 2 waktu, balik kadang-kadang tak tinggal sembahyang. Kadang masa pergi tak tinggal sembahyang, balik kadang-kadang tertinggal sembahyang. Sebab solat ketika itu kita di dalam kapal terbang. Tapi kalau tengok balik, kaedah sembahyang di dalam di atas dabbatul ard atau di atas safinah. Nak saja Abi nak tanya sebab Abi tak apa pandai. Kalau ikut syarat dia, wajib tak ada kiblat biru? Semayang atas kapal terbang, atas kapal laut, wajib tak ada kiblat pada takbir yang pertama. Ni syarat sah dia. Cuba tengok balik, awal dengan awal. Tengok balik. Semayang di atas kenderaan, semayang fardu ni. Illa semayang sunat. Kalau semayang sunat dia cerita lain. Semayang fardu. Semayang fardu, syarat sah dia takbiratul ihram yang pertama ni tadi wajib menghadap kiblat. Maka kata ulama yang tu ya. Lepas pada tu dia kona. Maka tak payah ikut kiblat dah. Begitu juga orang yang semayang di atas dabbatul ard. Kata ulama, dabbatul ard ni di atas kenderaan yang berjalan, seumpama kereta api dan sebagainya. Jadi selagi kita tak dapat kiblat pada takbir yang pertama, ketika itu tak dikira solat itu, cuma dikira solat menghormati waktu. Bila solat menghormati waktu, wajib qada. Baik. Ada pula pandangan ulama tentang qada ketika musafir. Di antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Habis dah ajar fiqh pula. Kalau mengikut khilaf ulama ni. Ada ulama yang mengatakan begini. Sebab Abi lupa sama ada Ibnu Hajar, tapi selalunya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata kalau tinggal ketika musafir, qada wajib secara tamam. Kalau habis silap ni tolong. Dan ada pandangan yang mengatakan jika meninggalkan salat di dalam musafir, maka boleh diqada secara musafir, qasar. Itu dia. Sebab itu sembahyang di atas safinah ni ataupun di atas dabbatul ard, maka syarat sah dia
takbiratul ihram yang pertama wajib mendapati akan kiblat, kata ulama. Lepas pada tu dia nak kona ke mana pun kita sedia. Kita semayang atas kapal terbang, tanya kiblat kat mana dulu. Okey, kiblat kat sini. Kita duduk, kita hadap kiblat. Kemudian dia pun kona, tak payah ikut dah. Kita tetap pada kedudukan kita yang mula-mula kiblat yang kita jumpa tu. Lalu kita tanya dengan orang ramai, kiblat mana? Tanya dengan pramugari, semua tak tahu. Susahlah encik dia. Sebab selalu kapal terbang ni memang tak ada orang semayang pun gitu. Katakan gitu kan. Maka ketika itu kita solat juga yang tidak mendapati akan kiblat. Ketika itu dipanggil solat menghormati waktu. Bila turun saja ketika itu wajib kita qada sebanyak mana waktu yang kita tinggalkan. Kalau ikut dalam kitab dia sebut macam ni. Buat solat menghormati waktu dia wajib qada. Sebab jika tak mendapati akan kiblat, dia kira solat menghormati waktu, dapat je kiblat, selesai. Baik. Atau terlupa ia dengan dia kemenangan taubat mereka itu daripadanya pada masa yang hampir, artinya belum lagi sampai roh kepada gargarah. Mana belum mati lagi dia taubat. Atau belum lagi naik matahari daripada pihak maghrib, tak naik matahari sebelah barat, dia taubat. Maka bermula mereka itulah yang menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Selagi nyawa tak sampai di gargarah, selagi matahari tak terbit sebelah barat, selagi itulah pintu taubat belum tutup. Kita berhenti zakat tu dulu. Malam ni kita awal lagi. Dekat dulu. Jadi benda-benda ni kita nak perhati. Apa dosa-dosa yang pernah aku buat dulu? Pernah aku buat dulu. Macam Azim, macam Ma'il, tak apalah dulu dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam, dia jadi mu'alaf, tak? Tapi selepas dia mengucap syahadah, selepas dia mengucap syahadah, apa dosa yang dia buat, apa dosa isteri yang dia buat, ini semua kena fikir. Jangan aku dah mu'alaf itu cerita dosa dia semasa sebelum Islam dihapuskan. Selepas daripada Islam kira semua. Tak boleh nak kata senang-senang, tak boleh juga. Ya tak? Itu dia. Baik. Macam kita ni bukan mu'alaf, kita mukallaf. Aman berapa tahun tinggal semayang, kata contoh kan. Itu dosa tu. Berapa kali menangis, tak semayang subuh berapa tahun, berapa kali tinggal. Itu semua ni nak kira ni. Zul semualah. Kalau Zul ada. Tak ada. Semua. Pian, tu zaman muda-muda dulu tu. Dia semua Carol, semua ni zaman kita muda-muda. Abang Usop, saya macam tu juga. Zaman kita hulu hala dulu. Atan, zaman kita lutan. Hulu hala dulu tan. Zaman Selok Apache main dulu ni. Besar bawah ni. Zaman-zaman ini kata Selok Apache dia ni. Dia mana ada tahu zaman tu bukan zaman kau dia ni. Baik. Maka dosa-dosa ni kita ingat balik, kita fikir balik. Dosa-dosa gitu. Melainkan pada ketika itu memang kita tak tahu, macam orang dulu. Dia beli rumah, dia tak tahu. Sebab tak ada penerangan tentang loan. Konvensional. Bahawa ingat dulu beli rumah selesai. Rupanya cara loan yang kita pinjam dulu dengan rumah tarik 25 tahun ni, cara loan yang konvensional. Makna loan yang ada unsur riba. Tu dulu orang tak tahu, memang orang tak tahu. Dan sekarang
dah ada dah. Secara Islam ni. Lalu kita pilih juga. Kita pilih. Dah tak ada jalan. Pilih juga konvensional. Maka hukum dia haram. Sebab telah ada pilihan di antara Islam dan yang bukan Islam. Sama tak? Orang kata riba yang ni, sama tak orang main unit trust? Apa Ustaz unit trust? Sekarang telah ada unit trust Islamik. Makna kalau telah ada unit trust Islamik, unit trust yang dulu bukan mudah. Habis punya kira cukup mudah. Kalau yang mana unit trust yang dulu ni tadi tepat dan betul pada syariah, kenapa perlu buat unit trust Islamik? Dulu orang datang madrasah, ustaz masuk unit trust ustaz, setahun dia punya bonus 12%. Mana kalau ustaz bubuh 10,000, ustaz akan dapat 1,200. Tak lama kemudian Habis tak masuk. Habis benda-benda tu semua memang Habis tak minat. Tak minat. Tak lama kemudian wujudnya unit trust Islamik. Lalu Habis tanya dengan orang yang buat unit trust ini, kalau sekarang telah wujudnya unit trust Islamik, bermana hak sebelumnya? Kalau yang sebelumnya tu bukan tak Islam Ustaz, tak berapa Islam, wallahu alam. Ada ke tak berapa Islam? Mana ada. Kalau yang ni Islam, yang ni kafir lah. Macam juga insurans. Ada satu insurans namanya insurans yang Islamik, dipanggil takaful. Ada insurans tapi orang tak panggil, bukan insurans, panggil konvensional, macam vocational. Kan? Payah sangat senal-senal. Bila satu ni Islam, yang ni tak Islam. Mana yang bolehnya Islam, yang tak Islam tak boleh. Bukan susah sangat. Itu yang habis sebut tu. Banyak dosa kita. Kalau dulu kita pernah duduk pada unit trust yang bukan Islam, inilah dia. Kamu buat yang lain. Kenapa sekarang perlu adanya yang Islam? Kenapa tak diterangkan selama mana kita duduk pada yang bukan Islam ini? Maka tentu je ada unsur riba, unsur penipuan, unsur khianat dan sebagainya. Ni kalau Habis cakap ni jadi isu lah. KWSP ni namanya. Ada syariah? Ada? Kalau Habis cakap ni jadi isu. Ada syariah, ada yang bukan syariah. Yang bukan syariah tahu? Tak, Habis orang bodoh. Habis bukan ahli keuangan. Mana yang syariah ni betul tak betul? Unit trust Islam ataupun KWSP Islam ni dia betul tak betul? Maknanya kalau yang ada lagi satu, makna tak betul lah. Macam Zizan, Islam ni tak? KWSP ada tegar lah. Makna dulu selama mana lah. Ya tak? Ni benda-benda ni, benda-benda yang kita terlepas pandang. Masalahnya gini, kita lepas pandang, tapi Allah tak lepas pandang. Allah tak lepas pandang. Malaikat tak lepas daripada catatan amal. Kita memanglah lepas pandang. Saya terlepas lah Ustaz. Tapi Allah tak lepas pandang. Baiklah, wallahu a'lam. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين
واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.